Kalau ahli akaumbi lebih rela melihat Ismail Sabri menjadi Presiden UMNO dan UMNO kembali bekerjasama dengan Bersatu, okey, silakan. Maka lepas tu kita ikut kehendak ahli akaumbi. Ramai orang bertanya dengan saya, betul ke ROS dah luluskan? Tak betul. Tak betul tuan-tuan. Tak betul sebab 14 hari bulan baru saja Menteri Dalam Negeri, kita pun tahu mestilah diarahkan oleh Perdana Menteri, baru saja minta supaya penasihat Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri menulis kepada AG Chambers untuk mendapatkan apa yang dipanggil sebagai pandangan kedua. Bila dia panggil pandangan kedua ni tuan-tuan, tanda-tanda tak mau meluluskan, nak mencari alasan yang lebih konkret kenapa tidak diluluskan, itu sudah nampak sangat jelas dah. Sudah nampak sangat jelas. Sedangkan sepatutnya keputusan untuk pindahan perlembagaan yang UMNO dah buat ini sepatutnya dalam tempoh 60 hari dapat diselesaikan dan ianya berakhir pada hari ini. Patutnya hari ini dah dapat jawapan. Besok dah 17 hari bulan. Dah terlambat. Tapi masih lagi belum ada sebarang jawapan. Jadi kita kena bersiap sedia. Itu sebabnya saya suka nak mencadangkan, sekiranya Perdana Menteri masih lagi bertegas untuk ROS menolak pindahan perlembagaan yang UMNO buat, maknanya tuan-tuan, Perdana Menteri telah melanggar apa yang beliau persetujui di peringkat jawatan kuasa Biro Politik Parti, di peringkat top 5 parti, di peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, di peringkat Perhimpunan Agung UMNO 2021, yang beliau telah janjikan tidak akan buat pilihan raya sebelum pemilihan UMNO sebelum pilihan raya, dan dia tak akan tangguhkan walau sesaat pindahan Perhimpunan Agung Khas UMNO pun beliau bersetuju. Kemudian di dalam Kongres ataupun Konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun ke-48 pun beliau sudah bersetuju. Tetapi last kali kalau ROS bagi jawapan tidak meluluskan pindahan perlembagaan ini, maknanya jelas lagi bersuluh bahawa Perdana Menteri mahukan kerusi Presiden UMNO itu. Sedangkan Presiden UMNO sudah pun berkorban, bersedia untuk memberi laluan kepada beliau. Walaupun kerusi Perdana Menteri itu kalau BN menang, kerusi itu memang kerusi Presiden UMNO. Tetapi beliau dah sanggup berkorban, meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy. Tetapi sebaliknya, balasan daripada Datuk Seri Ismail Sabri ialah dengan tidak meluluskan pindahan perlembagaan UMNO yang dia dah persetujui di 6 peringkat yang saya sebutkan tadi. Jadi bagi saya, parti tidak ada pilihan, parti kena tegas pada orang yang nak melihat berlakunya pemilihan sebelum pilihan raya. Kita dah tengok apa yang berlaku terhadap DAP. Bagaimana Lim Guan Eng akhirnya tersingkir. Walaupun dia menang Central Committee, tetapi grup dia habis semua. Bagaimana Anwar Ibrahim, kita lihat calon timbalan dia kalah, calon-calon naib dia kalah. Hari ini pun aku yakin bila ada pemilihan di peringkat MPP pun pasti pasukan dia juga akan kalah dan mereka berpecah. Dan dalam ucapan Rafizi menghentam Anwar pun menghentam. Dan nampak dah peperangan itu semakin dahsyat.
Adakah ini yang Datuk Seri Ismail Sabri mahu tengok dalam parti berlaku? Kan? Kalau nak kata Perdana Menteri tak pernah kata pun nak buat pemilihan, nak rampas kursi Presiden, betul lah. Dia tak pernah cakap. Sebab dia Perdana Menteri. Maka yang dia suruh orang lain cakap, orang macam Datuk Seri Nazir Aziz yang mengatakan bahawa Ismail Sabri akan mengepalai UMNO selepas ini, dan dengan mengadakan pemilihan terlebih dahulu sebelum pilihan raya. Mazhir Khalid pun kata kena buat pemilihan juga, kan? Tadi baru terjumpa dengan Datuk Seri Mazhir Khalid di majlis kahwin. Lupa nak tanya, kan? Dia baru sampai, saya baru nak balik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok juak-juak Ismail Sabri pun, semuanya sudah mula menyerang Presiden, suruh Presiden letak jawatan, macam-macam. Jadi itu sebabnya bagi saya sekarang ni, kalau kita dah korbankan kursi Perdana Menteri pun nak bagi kat dia, dia masih lagi nak bersama dengan Bersatu, masih lagi nak bersama dengan PAS, masih lagi nak menjayakan agenda mengambil alih parti dan kemudian memujuk UMNO untuk kembali bersama dengan Bersatu. Sedangkan Perhimpunan Agung UMNO 2020 sudah memutuskan nak BN go solo. Sedangkan Perhimpunan Agung UMNO 2021 juga sudah pun menetapkan pendirian UMNO, BN, go solo, dan kita nak pemilihan selepas pilihan raya. Kalau prinsip yang mudah yang dah diputuskan oleh akar umbi pun dia tak boleh nak ikut, maka sewajarnya dia dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Tak semestinya disebabkan soal mengadakan pemilihan itu yang walaupun terang lagi bersulur, ianya bertentangan dengan apa yang dah diputuskan di peringkat PAU. PAU ni ialah badan tertinggi dalam parti kita. Dan ketika ketiadaan PAU, Perhimpunan Agung UMNO, badan tertinggi ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Majlis Kerja Tertinggi UMNO pun sudah putuskan selepas pilihan raya. Jadi jika ini berlaku, jika ROS tidak meluluskan dalam masa sehari dua ni, tidak meluluskan, maka parti wajib mengambil tindakan disiplin ke atas Ismail Sabri dan rakan-rakan sewaktu dengannya ke atas kesalahan-kesalahan sedia ada yang telah pun dilakukan. Ini penting. Ini penting. Kerana selagi kita tak ambil tindakan disiplin, selagi itulah mereka akan menyalahgunakan kedudukan yang mereka ada sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri-Menteri Kabinet, sebagai mereka yang berkuasa dalam negara ini, untuk menekan parti. Dan hari ini kita kena istihar. Jika ini berlaku, kita kena istihar siapa yang bersama dengan UMNO tulis dan siapa yang meneruskan agenda dia bersama dengan Muhyiddin dan Haji Adi. Kita kena terang-terang. Kita kena list dah. Buat pemilihan tak ada masalah. Kita boleh buat pemilihan. Kita boleh buat pemilihan. Jangan dia orang ni yakin sangat dia orang akan menang. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan, kita mempunyai peluang yang cerah untuk melakukan pembersihan parti. Mungkin Datuk Seri Zahid merasakan bahawa lebih baik kita elakkan perpecahan. Tetapi kalau orang yang kita bagi mandat sebagai Perdana Menteri, akhirnya memutuskan bahawa pindaan perlembagaan ini tidak diluluskan, apa pilihan yang kita ada selain daripada melakukan pembersihan? Biar lebih baik mereka ini kita hadapkan ke muka pengadilan di kalangan ahli akaumi.
Kalau ahli akaumbi lebih rela melihat Ismail Sabri menjadi Presiden UMNO dan UMNO kembali bekerjasama dengan Bersatu, okey, silakan. Maka lepas tu kita ikut kehendak ahli akaumbi. Tetapi ahli akaumbi, baik Pimpinan Agung 2020, baik Pimpinan Agung 2021, sudah menyatakan dengan cukup jelas bahawa mereka mahukan BN Go solo. No Anwar, no DAP, no Bersatu, no PAN. Kita tak sebut pasal PAS sebab masa tu kita masih lagi ada muafakat nasional. Sebelum kita dah pujuk banyak kali, mereka tetap nak bersama, bersetia dengan Bersatu. Itu pilihan mereka, kita hormatilah pilihan mereka, pilihan PAS.